Assalamualaikum. Kami akan menerangkan tentang perkembangan pendidikan pada zaman pertengahan. Kumpulan ini terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan, iaitu saya, Nur Afin Nazira binti Rambeli. Saya Nur Anis Nizlana binti Muhammad Zaini. Saya Nur Tasmi Matrisha binti Mazlan. Saya Nur Syafiqah Liana binti Ma'rifin. Saya Nur Najwa binti Azmi. Saya Muhammad Firdaus bin Anwar. Saya Muhammad Faisal bin Syamsuddin. Zaman pertengahan bermula pada abad ke-5 hingga 15. Penggunaan bahasa pada zaman pertengahan ini banyak berpaksikan kepada bahasa Sanskrit kerana pengaruh Hindu yang kuat ketika itu. Namun, pada akhir zaman pertengahan, kita telah menyaksikan kedatangan pengaruh Islam yang telah mendominasi ketika itu telah menyebabkan penulisan di alam Melayu beradaptasi menjadi tulisan yang menggunakan perkataan bahasa Arab. Penyebaran pengaruh Islam mula pada abad ke-7 di mana ramai ulama dari Timur Tengah telah berdakwah dan menyampaikan Islam ketika berdagang ke tanah Melayu. Namun begitu, pengislaman penduduk alam Melayu tidak seragam. Hanya sekelompok kecil pedagang Islam datang ke tanah Melayu dan menduduki bahagian Sumatera Barat pada 674 Masehi. Korang tak fahamlah bahasa Melayu klasik ini. Kamu boleh terjemahkan tak? Bahasa Melayu ni dia terbagi pada 3. Sebelum bahasa Melayu moden, terdapat bahasa Melayu purba, bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik ni merupakan tahap ketiga daripada semua bahasa Melayu tadi lah. Bahasa Melayu ni digunakan pada abad ke-14 hingga abad ke-19 dan dia menggunakan tulisan bahasa Jawa. Okey. Ini antara perkataan yang telah dimelayukan daripada perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Okey. Ini kalau tengah berlanggan instan ni dalam bahasa Melayu instan lah. Hikmah. Okey. Ini contoh bahasa Melayu klasik lah. Okey. Ciri bahasa Melayu klasik ni biasanya dia menggunakan perkataan di hadapan dia guna pangkal ayat seperti mana Al-Kisah, Hatta dan Kendati pun dan sebagainya. Ayat dalam bahasa Melayu klasik ni biasa dia susah sikit nak faham, berbelit-belit tak. Dan juga banyak menggunakan partikel pun dan lah. Ya, ini saya akan cerita sedikit tentang Tun Sri Lanang. Okay, semua kenal ke Tun Sri Lanang? Tak. Tun Sri Lanang ni atau nama sebenarnya Tun Muhammad telah dilahirkan kira-kira pada tahun 1565. Beliau berasal daripada keturunan bendahara belaka. Beliau ini dilantik menjadi ketua wilayah Sembilanan zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Salah satu karya yang ditulis oleh Tun Sri Lanang ialah Suratus As-Salatin yang ditulis atas arahan Sultan Abu Muhammad Shah memisahkan keturunan Raja-Raja Melayu dari penaklukan Iskandar Sultanat. Dalam Suratus As-Salatin ini, Tun Sri Lanang menampilkan kisah-kisah kezaliman raja, gaya-gaya hidup dahulu yang mengagungkan kuasa raja dan cerita rakyat seperti Hang Tuah, Singapura terkena pedang serta Badang yang semakin berani. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga mengandungi nilai dan pengajaran. Okey, semua faham ke yang saya jelaskan? Faham. Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Tadi kan cikgu ada cerita tentang bahasa Melayu pada zaman pertengahan kan? Ya. Saya kurang faham lah tentang cara penyebaran Islam pada zaman pertengahan tersebut. Boleh tak cikgu tolong terangkan dengan lebih terperinci? Oh, boleh. Okey, bahasa Melayu pertengahan ni dia secara umumnya kita akan tahu dia melibatkan bahasa Arab. Sebab pada waktu itu
kedatangan Islam tu bermula dengan para pedagang yang datang daripada Arab ni. Dia datang berdagang di tanah Melayu pada awal abad ke-7. Okey, pada waktu tu kita memang akan dapat katakan sebagai waktu emas lah. Okey, dapat kita lihat juga pada zaman dulu para pedagang ni datang ke tanah Melayu, dia pun solat. Okey, pada waktu tu kan tak ada Islam lagi tanah Melayu. Jadi orang-orang penduduk tanah Melayu ni dia pun bertanya pada pedagang apa agama ataupun ajaran yang mereka bawa ini. Okey, jadi di situlah mula berkembangnya agama Islam. Para pedagang ni mula menyebarkan pengaruh Islam tu kepada tanah Melayu. Akhirnya alhamdulillah diterima. Okey, lepas tu ada lagi satu ulama ni dia sangat menitik beratkan dia tentang Islam. Jadi dia cuba sedaya upaya untuk menyebarkan agama Islam dengan pelbagai cara. Okey, sebagai contoh dia buat pengajian agama dekat masjid, dekat istana pada zaman dulu. Okey. Salah satu bukti lain ada satu buku bertajuk Sejarah Melayu itu dia menceritakan tentang seorang Maulana Abu Bakar ini. Dia membawa kitab teologi. Kitab teologi itu ialah usul-usul yang bercampur dengan tasawuf yang ditulis oleh gurunya iaitu seorang sufi yang bernama Abu Ishaq. Okay, tajuk kitabnya itu adalah Nurul. Okay, itu contoh penyebaran Islam lah. Okey, itu saja. Oh, okey. Sekarang saya dah lebih faham dah dengan apa yang cikgu jelaskan ni. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu.